Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahu 'alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu iklankan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati. Shadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang keempat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ini kita bertemu di masjid kita untuk kita sambung pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan dengan pengajian tafsir kita pada malam ini mendapat keberkatan insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada kupas dua ayat, iaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga daripada surah At-Taghabun. Kita dah sebut tentang Allah Subhanahu wa taala ni baik. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala cipta kita sebagai manusia dalam keadaan kita tak minta pun diciptakan sebagai manusia. Kita buat contoh hari tu, macam kita ada bapa. Kita ni orang kerja. Kita selalu pergi kerja dalam keadaan kita tak ada kenderaan. Bapa kita duk tengok kita hari-hari pergi kerja, susah naik bas. Tiba-tiba bila kita balik kerja satu hari ni, kita tengok ada kereta. Kereta yang dia beli pula ni bukan kereta biasa, BMW dah contoh ni. Jadi kereta tu kereta mewah. Kita ingat bapa kita beli kereta baru untuk kegunaan dia. Jadi kita masuk dalam rumah, kita cakap bapa kita, "Oi, kereta baru hari ni." Dia kata, "Aku beli kereta ni untuk kau sebenarnya. Kesian aku tengok kau pergi kerja hari-hari tak ada kenderaan. Hari ni aku bagi kenderaan kepada kau." Masa tu kita akan nilai betapa baiknya bapa kita. Kita tak minta pun daripada bapa kita untuk nak kereta. Tiba-tiba dalam keadaan tak minta tu dia beli juga. Kemudahan pada kita. Serupa juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih daripada itu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita lebih daripada seorang bapa sayang kepada anak dia. Kita tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diciptakan sebagai manusia. Tiba-tiba Allah Taala ciptakan juga kita sebagai manusia. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itulah Allah Taala sebut wallazi khalaqakum, dialah yang mencipta kamu. Dia cipta kita dalam keadaan kita tak minta pun untuk diciptakan sebagai manusia. Cuma bila Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita sebagai manusia, bermakna Allah Taala nak bagi nikmat-nikmat yang lain lagi pada kita. Sebab nikmat lain tidak akan dapat kita kecapi kalau kita tak jadi manusia. Bila kita jadi manusia, maka nikmat lain kita boleh kecapi. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Iman, al-iman Allah Ta'ala bagi pada kita. Cumanya ada manusia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan yang mereka ni hati tertutup dengan segala kebaikan yang Allah Ta'ala buat pada kita ni dengan tujuan nak masukkan sayang Allah dalam hati. Tiba-tiba ada manusia dia tutup hati dia, tak nak masuk sayang Allah dalam hati dia. Orang macam ni disebut sebagai kafir. Sebab Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqakum, dia cipta kamu, lalu ada di kalangan kamu yang kafir. Wa minkum mu'min, dan ada di kalangan kamu yang mukmin. Ada orang yang hati dia tutup daripada terima sayang Allah, tapi ada manusia ni memang dia buka seluas-luas hati dia.
untuk nak masuk sayang Allah dalam hati dia. Yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala tengok dengan apa yang kita lakukan. Satu. Dan yang keduanya kita sebut juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi ini bil haq, dengan kebenaran. Al-haq dalam ayat ni dia merujuk kepada makna al-hikmah, kebijaksanaan. Al-hikmah, Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia ni dengan segala kebijaksanaan, dan Allah Taala cipta langit bumi ni sebagai prasarana, infrastruktur untuk manusia tu dengan segala kebijaksanaan. Bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala buat langit bumi ni, matahari dengan bumi tu duduk berjalan ke orbit dia, dan tak terkurang, tak terdekat, tak terjauh. Kalau terjauh, bumi ni akan jadi salji. Kalau terdekat, bumi ni boleh cair sebab terlalu panas. Tapi Allah SWT ni punya bijak, punya hikmahnya Allah SWT ni, dia buat bumi dengan matahari tu berjalan ikut orbit dia, tak ke depan, tak ke belakang. Punya bijak ni ciptaan Allah. Jadi disebabkan Allah Ta'ala ni maha bijak, kita nampak gambaran betapa hebatnya Allah SWT. Jadi tidak pelik kalau Allah Ta'ala nak bagikan azab kepada mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gambaran tu. Dan Allah Ta'ala nyatakan bukan sekadar infrastruktur manusia itu sendiri Allah Ta'ala buat. Manusia itu sendiri pun diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan ada bentuk. Manusia ni ada bentuk. Bentuk manusia tak sama dengan bentuk binatang. Bentuk manusia tak sama dengan bentuk tumbuh-tumbuhan. Dan manusia ni memang cantik. Cantik. Fa ahsana suwarakum. Allah Ta'ala cantikkan bentuk manusia. Dahlah bentuk manusia tu tak sama dengan yang lain. Dan manusia tu antara satu manusia yang lain pun tak sama. Kita jumpa ada orang dua nama Muhammad, tapi dua orang nama Muhammad ni tak sama antara muka dia dengan muka satu lagi. Anda sebut hari tu anda jumpa seorang kawan duduk di Damansara Damai. Nama dia Wanji, sebiji macam nama anda. Anda duk ingat tamu ke bumi ni anda seorang nama Wanji. Duk ingat macam tu. Sebab anda ramai dah jumpa orang duk cari masa belajar di Pakistan, belajar di Mesir, cari orang nama Wanji ni tak ada. Jadi bila duk ingat atas muka bumi, atas dunia ni aku seorang pun nama Wanji. Tiba-tiba duk berjalan Damansara Damai, yang anda duduk Sungai Buloh Damansara, dekat 15 minit lebih kurang. Pergi Damansara Damai, jumpa seorang orang nama Wanji juga. Dia pun Wanji, la ilaha illallah. Yang aku ni hidup lebih dekat 30 tahun umur 30 tahun. 30 tahun duk cari orang nama Wanji tak jumpa. Tapi lepas 30 tahun jumpa orang nama Wanji. Tak apalah satu hal. Kita pergi tanya pula duduk kat mana? Asal mana? Kata asal Kelantan. Aku pun Kelantan. Sama-sama Kelantan kat situ. Yang kita cari sampai Pakistan tak jumpa, pergi di Mesir cari tak jumpa. Rupa-rupanya orang nama Wanji ni dekat Kelantan tu ya. Tempat kita dilahirkan di situ. Kita bagi tahu pula harap minta bukan orang Pasemah dak, anak orang Pasemah lah, Pasemah juga. Pasemah juga. Kan? Anak harap bukan orang Tok Ubat dak, anak orang Tok Ubat. Tengok. Kira satu daerah dah tu boleh tak jumpa. Yang kita jumpa kat mana? Jumpa selepas 30 tahun kemudian baru jumpa. Tapi nak bagi tahu, kalau jumpa Wanji yang kawan Ana seorang dengan Ana sekarang ni memang beza. Muka tak sama. Dia tu tinggi, Ana rendah sikit. Rendah sikit, rendah banyak besar Ana berdua lah. Yang pasti kita rendah, dia tinggi kan. Dan dia tu ada muka dia lagi. Tak cerita tak sama. Fa ahsana suwarakum wa sawwarakum. Allah Taala bagi bentuk kita tu dalam keadaan dua nama tapi muka tak sama. Tak sama. Bukan sekadar Allah Taala buat pelbagai bentuk, bahkan fa ahsana suwarakum. Bentuk manusia ni Allah Ta'ala bagi cantik. Lembu dengan manusia, jauh lawa ni manusia, jauh cantik ni manusia kalau kita nak bandingkan manusia dengan lembu. Cumanya dalam keadaan manusia Allah Ta'ala buat cantik ni, apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita? Allah Ta'ala minta supaya kita ni syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni kita dah kupas dalam kuliah yang lepas. Hari ni kita nak sambung ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nombor satu ni langit. Langit ni ada 7 lapis. 7 lapis langit ni. Dan bumi pun dia ada 7 lapis. Dan setiap lapis tu dia ada makhluk-makhluk dia. Dan kita sekarang ni kita tengok ke langit tu, kita nampak awan. Kita nampak bulan, kita nampak matahari, kita nampak planet. Macam-macam planet ada. Ada planet nama Pluto, ada planet nama Marikh, ada macam-macam nama planet.
Semua planet-planet ni dia bawah dalam rangka lapisan langit yang pertama. Itu pun dah besar dah. Itu pun kita tak sampai. Nak ceritanya besar. Cuba kita bayangkan pula langit yang pertama tu nak pergi langit yang kedua. Langit kedua tu nak pergi langit ketiga. Langit ketiga nak pergi langit keempat. Punya besarnya kawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun tak tahu betapa besarnya kawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi itu sendiri tu pun dia ada 7 lapis. Bumi itu sendiri pada 7 lapis. Dalam bumi itu pula kalau kita gali itu macam-macam ada. Minyak ada, galian ada, emas ada, perak ada, tembaga ada, macam-macam. Bahkan manusia ni kadang-kadang dia boleh bergaduh benda-benda macam itu je. Yang kita nak gambarkan dalam keadaan bumi 7 lapis yang macam-macam ada dalam bumi itu, dan langit 7 lapis yang macam-macam ada pada langit tu, semua tu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bezanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu kita. Kat mana beza? Ilmu manusia ni dia ada beberapa peringkat. Ni ilmu manusia. Kalau kita orang betul-betul belajar ilmu yang pertamanya kita dapat dipanggil sebagai al-fahmu. Sebab ada orang belajar tak faham. Ada orang belajar tak faham. Yang kita cerita dapat ilmu ni lah al-fahmu. Orang belajar dan dia faham. Inilah kalau cerita kategori ilmu sebelum tu lah. Kita cerita dulu kategori asal. Ilmu ni, yang pertama dia panggil ilmu wahyi. Ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni Allah Ta'ala bagi kepada para nabi dan para rasul. Macam kita tak dapat ilmu wahyu. Tak payah dakwa lah saya dapat wahyu. Tak ada. Kalau kau dakwa juga, merapu. Tak ada. Yang kedua dia panggil ilmu ilhami. Ilmu ilham. Kita ni duduk sesaja kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ilmu pada kita. Termenung, terfikir. Dapat ilmu tanpa belajar. Dia panggil ilmu ilham. Yang ketiga dia panggil ilmu laduni. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ni dia dapat ilmu laduni. Ilmu hasil daripada ketaatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada satu lagi ilmu dia panggil ilmu al-kasbi. Ilmu yang kita dapat hasil daripada usaha. Al-kasbi makna Melayunya usaha. Kita ni nak faham ilmu ni kena belajar. Cuma dalam ilmu kasbi tu pula dia ada kategori dia pula. Ilmu kasbi macam ilmu kita lah. Kena mengaji, kena menadah, kena dengar kuliah, kena masuk universiti, kena dengar ceramah, kena dengar macam-macam kita kena buat. Ilmu tu panggil ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu pula dia ada 2-3 peringkat pula. Ada satu peringkat dia panggil al-fahmu. Ustaz mengajar, kita dengar. Tapi yang kita dengar tu ada orang faham, ada tak faham. Tiba-tiba kita dengar, kita faham, dapat ilmu. Dan kadang-kadang kita faham ni lebih faham daripada ustaz tu kupas. Orang tu dia panggil ilmu al-fiqh. Al-fiqhu. Al-fiqhu ni atas daripada al-fahmu. Faham. Dia faham betul-betul tu. Faham betul-betul tu dia panggil al-fiqhu. Ada. Dan ada ilmu tu pula dia faham dan dia faham betul, lebih darjat daripada al-fahmu, tapi tidak memberi kesan pada diri dia. Ada. Itu dipanggil al-fiqhu. Tapi kalau orang tu dia belajar ilmu, dia faham betul-betul dan ilmu tu memberi kesan pada diri dia, orang tu dapat ilmu yang disebut sebagai al-ma'rifah. Al-ma'rifah tu darjat yang ketiga. Dan darjat yang paling hebat dalam ilmu bagi manusia ni namanya al-idrak. Tu dahsyat dah tu. Yang ni mengaji memang lupa dunia lah. Kalau belajar panggil al-idrak. Ini darjat-darjat ilmu. Darjat ilmu anak cerita ni bawah kategori ilmu al-kasbi. Ilmu hasil daripada kita usaha. Ilmu yang didapati oleh Nabi tu lebih daripada al-idrak tadi. Lebih daripada al-idrak tadi. Kita sebut al-idrak ni darjat yang paling tinggi bagi ilmu sebagai manusia. Kita sebagai orang awam lah. Tapi kalau orang yang dikatakan sebagai Nabi, dia punya ilmu lebih daripada al-idrak. Orang yang dapat ilmu al-laduni tadi tu, ilmu dia lebih hebat daripada al-idrak tadi. Tak apa, ni darjat ilmu lah. Nak cerita ni ilmu. Bermakna ilmu kita ni tertakluk kepada belajar. Kita belajar baru kita faham. Tak belajar tak faham. Kita tengok kita faham. Tak tengok tak faham. Kita dengar kita faham. Tak dengar kita tak faham. Rasa baru kita faham. Tak rasa kita tak faham. Tapi ilmu Allah SWT ni tidak tertakluk kepada mengajar. Itu ilmu. Maknanya ilmu Allah Ta'ala lagi tinggi daripada ilmu manusia. Dan ilmu Allah Ta'ala ni tak sama dengan manusia. Manusia ni dia boleh faham sesuatu berdasarkan kepada tanda.
Allah Ta'ala tidak tertakluk kepada tanda. Kita dengar cerita Syed Muzaffar, Dr. Syed Muzaffar, Dr. SMS, Dr. Syed Muzaffar, Syed Syukur kan? Kita balik Syed Syukur, Syed Muzaffar, balik macam tu kan. Dia pergi ke bulan. Dia pergi ke bulan, dia tengok sana macam mana di bulan tu tidak ada graviti. Dia pun balik duduk dia tengok bumi ni kita boleh duduk, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bumi ni ada graviti. Dekat bulan sana tidak ada graviti. Bukti tak ada graviti, melayang-layang. Satu keputusan yang dia buat, dan ahli sains pun buat satu keputusan bahawasanya bumi ni ada graviti. Di langit tidak ada graviti, di bulan tidak ada graviti. Macam mana dia boleh tahu? Berdasarkan kepada tanda. Apa tanda dia? Di bumi dia nampak boleh rapat atas muka bumi bila berjalan. Dekat bulan sana tak rapat, terbang-terbang. Kita jalan tu macam terbang. Kita boleh faham ada graviti, tak ada graviti. Sebab apa? Sebab tanda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu pada tanda-tanda. Sebab ilmu Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Nak cerita ni ilmu Allah SWT. Persoalannya, kenapa Allah Ta'ala dia nyatakan dalam ayat ni ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Apa kaitan ayat ni dengan ayat sebelum dia? Ayat sebelum tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nyatakan bahawasanya dia buat langit dan bumi. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala nyatakan bahawasanya bukan sekadar dia buat langit bumi, bahkan apa yang ada dalam langit bumi itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni Syekh, kadang-kadang kita buat kereta. Seorang lah dia ni kerja kat kilang kereta, buat kereta. Dia pakar buat kereta. Tapi dalam dia buat, ada benda yang dia tak tahu tentang kereta. Dia buat sendiri, tapi ada benda dia tak tahu tentang kereta, walaupun dia buat kereta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia buat langit bumi, bukan sekadar dia buat, bahkan pengetahuan terhadap langit dan bumi itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kaitan ayat yang pertama, ayat yang kita cerita sebelum ni dengan ayat yang kita baca pada hari ni. Dan kenapa Allah Ta'ala dia pergi ungkapkan juga dalam keadaan kita memang tahu Allah Ta'ala ni maha tahu. Allah Ta'ala ni memang tahu tentang langit dan bumi. Tapi kenapa Allah Ta'ala diungkapkan juga? Allah Ta'ala nak letak satu benda biar ada dalam hati kita, iaitu respect dengan Allah. Biar ada respect, hormat. Syekh, kita ni kalau jumpa orang alim pun kita dah respect. Kita jumpa orang alim dekat negara sekarang lah, dunia Islam sekarang ni, ada seorang tokoh nama Dr. Zakir Naik. Orang India, bukan orang Arab, bukan orang Melayu, orang India. Alim, Masya Allah, kita respect. Dia boleh pergi berdebat dengan Kristian tanpa buka Quran, tanpa buka Bible. Tapi masa dia berdebat, dia boleh tunjuk ayat berapa, muka surat berapa dalam Quran, ayat berapa, muka surat berapa dalam Bible. Alim, orang nama Dr. Zakir Naik. Tok guru dia sebelum tu, Tok guru dia Ahmad Didat, Dr. Ahmad Didat. Alim, Masya Allah. Dia boleh berhujah tentang Islam, didengari oleh padri-padri. Padri tak boleh nak balas balik hujah dia. Dia boleh berhujah, dan dia berhujah tu dia tak ada buku-buku ni, bukan Quran, tak payah, betul-betul kepala. Dia berdebat dengan seorang padri, seorang pakar dalam Bible dan mengkaji tentang Al-Quran daripada negara barat, Dr. William Campbell. Dia pergi ceramah tu, Dr. William Campbell ni ceramah, dia pakai laptop, ada slideshow. Dia debat, dia kritik Quran 1, 2, 3, 4 dengan slideshow, dengan buku tu, buku ni macam-macam dia sebut. Dr. Zakir Naik duduk kat tepi ni sengih tengok kawan tu berhujah. Last sekali bila bagi dia berhujah, dia betul-betul mikrofon dengan kepala otak dia ni. Kepala dia pergi pegang mikrofon, kongkang-kongkang dia goreng. Ni fakta yang pertama, tak betul kamu, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, fakta kamu tak betul, 1, 2, 3, 4. Dia debat. Kita tengok, kita respect. Itu baru kita tengok orang alim. Bagaimana pula Allah Ta'ala yang maha alim, lagi respect. Anak masa belajar di pondok dulu, Allah raham Tok Guru anak, Allah raham Tok Guru Haji Abdullah Pondok Lebut Tapah Pasir Mas Kelantan. Alim, Masya Allah. Kita respect dengan keilmuan dia. Orang masa dia mengajar kuliah maghrib, mengajar, lepas tu last sekali dia buka soal jawab. Tok Guru Haji ni dia sound trouble, dia telinga tak dengar. Tok Guru Haji Tok Guru anak ni sound tak dengar. Kalau kita cakap dengan dia ni, apa khabar, dia tengok kita, kau cakap apa? Oh, jam, timbang macam ni kan. Macam cerita Piramli tu, cerita Piramli. Apa khabar Pak? Dia pun ada, dia pergi ambil kapak. Kawan tu lari, kenapa lari? Dah tadi kau minta kapak, kata dia. Kawan tu kata, apa khabar Pak? Kan? Ini sound trouble. Tok Guru anak ni tu, dia telinga tak apa nak dengar. Kalau kita sembang dengan dia ni, kita terpaksa pekik telinga dia. Cakap biar-biar dengar. Okey, aku dengar. Kan? Dia Tok Guru anak. Satu hari, dia mengajar tau, kuliah maghrib.
Dia mengajar-mengajar, dia sebut satu nama, Sufyan Ats-Tsauri. Dia sebut nama Sufyan Ats-Tsauri. Dalam ramai-ramai nak murid duduk dengan kuliah di malam tu, ada seorang budak belajar hadis. Jadi mengkaji hadis. Jadi budak ni dia timbul persoalan, hantar surat pada tok guru tadi. Dia tanya Sufyan Ats-Tsauri ni ada dua. Tok guru cerita tadi Sufyan Ats-Tsauri yang mana? Yang dikatakan tabi'in ke tabi'ut tabi'in? Dia pula jam tak nak jawab. Tok guru ni. Dia kata apa? Tak apa. Nanti aku nak pergi cek kitab. Habis kuliah, orang pun start azan. Rumah dia depan masjid dia. Ni, Allah Rahab Ajilah ni rumah depan masjid dia. Masa orang start azan, Allah Akbar, dia turun daripada rumah, daripada masjid, naik ke rumah. Bila orang habis azan, la ilaha illallah, tengok dia naik datang masjid. Dia naik, lepas tu jadi imam semayang. Habis semayang, dia balik ke arah makmum. Tadi, seorang kawan kita tanya soalan, Sufyan Ats-Tsauri yang mana? Dia sebut Sufyan Ats-Tsauri ni bergam-gam. Dalam kitab bergam-gam, muka surat bergam-gam. Kita kagum. Dalam masa jangka azan tu, sempat dia balik kitab. Dia turun kat rumah dia, dia tengok almari kitab mana banyak, dia ambil, dia boleh buka. Sempat dia tengok, siapa ni Syekh ni. Kita jumpa orang macam tu, kita dah respect. Baru jumpa orang alim. Bagaimana pula Allah Ta'ala yang maha alim, lagi kita respect. Nak cerita, respect tu. Siapa lagi? Masa nak belajar di Pakistan, ada seorang tok guru, nama Maulana Zarwali Khan. Alim Masya Allah. Kepala otak ni, dia ni apa kita pun tak tahu. Dia baca, semua dia ingat. Bukan sekadar dia ingat, dia boleh sebut muka surat berapa. Ada Syekh Tok Guru kat Pakistan macam tu. Pergi berdebat dengan orang bagi hujah, dia boleh bagi tahu pula, kitab yang kau baca ni, dalam kitab ni muka surat ni. Betul tak? Jam lah orang nak berdebat dengan dia. Sebab kitab kawan tu boleh baca. Bukan sekadar dia baca, dia ingat pula. Berdebat ni kira menang lah. Kalau pergi berdebat dengan dia, ni memang jadi sakit lah. Kita fikir, ya Allah, banyaknya ilmu kau, alimnya kau, kita dah respect. Itu baru manusia. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi lah alim. Di Mesir tu mufti Mesir sekarang, Dr. Ali Jumu'ah, alim Masya Allah, alim. Duk mengajar-mengajar, cerita pasal al-lihyah, janggut. Dia cerita pasal hukum janggut ni. Janggut ni macam hukum. Dia debat, tiba-tiba bangkit seorang budak Pakistan kat Masjid Al-Azhar. Masa tu anak mengaji kat situ. Dia mengajar Sunan Abu Daud dekat Masjid Al-Azhar masa tu. Bangkit seorang budak, dia tanya, macam mana hukum gam. Budak ni tanya. Doktor ni kata apa? Soalan kau ni aku dah baca 30 buah kitab. Apa? Jawab macam tu. 30 buah kitab aku dah baca. Kalau kau nak dapat jawapan, kau buka kitab ni muka surat ni. Kitab ni muka surat ni. Kitab ni muka surat. 3-4 buah yang kau buka sendiri. Kita dengar tu kita rasa alim, hebat. Ingatan kau jadi macam mana? Wallahu a'lam. Kita rasa kagum bila jumpa orang alim. Bagaimana pula Allah Ta'ala yang maha alim. Lagi-lagilah hebat. Bila kita dengar yang Allah Ta'ala ni mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang kena ada dalam diri kita, respect. Kena respect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila respect, Allah Ta'ala pergi yang kedua. Apa yang Allah Ta'ala kata? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu iklankan. Allah Ta'ala Syekh. Kita ni tahu benda yang orang bagi tahu. Kalau orang sembunyikan daripada kita, kita tak tahu. Orang belajar ilmu silat, Tok Guru silat. Tok Guru silat ni dia takkan ajar semua ilmu dia pada anak murid. Kalau dia ajar semua, lingkup Tok Guru nanti kena lawan. Dia ajar semua ilmu, ajar. Pandai budak tadi. Dan sekali budak dia kata apa? Jom Tok Guru kita lawan. Dia kalahkan balik Tok Guru tu. Kawan tu dah buka lah satu gelanggang silat. Dia buka satu gelanggang silat. Lawan Tok Guru. Jam Tok Guru. Tok Guru tu dia ajar, ada benda dia ajar, ada benda tak ajar. Benda yang Tok Guru tak ajar, kita memang tak tahu. Ni, ustaz hari ni mari kuliah. Dia baca buku banyak lah ustaz ni. Contohlah, bukan lah ustaz lain. Dia mengajar banyak buku. Alim ustaz ni. Tapi dia mengajar, dia cerita, yang dia cerita tu kita tahu lah. Benda yang dia tak cerita, kita tak akan tahu. Bermakna, kita ditahu apa yang diiklankan, apa yang diberitahu. Apa yang diiklankan kita tahu. Kalau tidak diiklankan, benda yang disembunyikan, tusirruna, yang disembunyikan tadi, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyi ke, tak sembunyi ke, tunjuk ke, tak tunjuk ke, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Dan kenapa Allah Ta'ala kemukakan ayat ni? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Cuba kita bayang kalau kita jumpa seorang yang orang tu dia boleh membaca muka kita. Apa saat gitu? Gerun je. Anak ada seorang Tok Guru lah masa belajar di Mesir dulu.
Syekh Sya'ban, hebat, Masya Allah. Mengajar hadis tak pernah buka kitab. Punya alim Syekh ni. Mengajar tak buka kitab Syekh. Dia kupas hadis tu, bukan macam kita mengajar hadis. Kita mengajar hadis ni ada kitab, lepas tu tak baca sanad, an-an dia tak baca. Kadang-kadang ada dalam kitab tulis an-an, ustaz pun tak baca lah. Ustaz pun tak baca an-an daripada siapa. Tok guru kita nama Syekh Sya'ban dia mengajar, dia tak buka kitab, tapi sanad an-an tu dia hafal. An disebut nama daripada siapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fikir, ya Allah, alimnya Pak Syekh ni. Alim. Dekat Pakistan tu ada seorang, Maulana Abdul Malik nama dia. Orang daripada Jemaat Islami. Dia ni kalau lepas asar dia akan bagi sampaikan satu tazkirah. Dan tazkirah dia akan baca satu hadis, dia kupas hadis tu. Ni Maulana Abdul Malik. Dia ni Syekh mengajar tak pernah buka kitab, betul-betul ada kursi, meja-meja pun tak ada. Habis sembahyang asar, Assalamualaikum, datang seorang muda letak kursi kat tepi Pak Imam. Dia pun habis sembahyang, dia atas kursi itu dia baca an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kupas hadis, kongkang dia kupas. Kita rasa hebat Syekh ni. Hebat, alim, masya-Allah. Nak cerita ni Syekh Sya'ban ni, kita bila dengar kuliah dia, kita rasa respect. Kita rasa orang macam ni kita nak minta berkat. Pergi salam dia, kalau boleh nak cium tangan. Kalau boleh cium tangan, ambil berkat. Kalau boleh lagi nak harap sangat, dia tu cium kepala kita. Harap sangat. Arab macam tu Syekh. Arab ni kalau kita baik dengan dia jumpa kita, dia cium kepala kita tu lah. Kan? Itu Arab. Anak kawan-kawan Arab lama-lama yang tak jumpa, tiba-tiba jumpa, cium kepala Syekh. Ni cium atas kepala ni. Kita ni pula rasa, Allah, apa perut lah kau cium kepala aku kan. Tu Arab. Sambil-sambil dia belaga pipi tu satu hal lah. Arab ni suka belaga pipi. Tu Arab. Kita pula gini tak biasa, rasa geli. Masalah. Yang Pak Arab tu pula dengan jambang pula lebat, dia letak kat pipi kita, gelinya. Kau punya gambar kan. Itu cerita Arab ni style. Jadi kita ni jumpa seorang tok guru, orang alim, kita tengok dia mengajar dengan hafalan dia cukup kuat, kita rasa kalau boleh nak cium tangan dia. Tak pun kalau jumpa dia cium kepala kita. Kita harap macam tu. Ni harapan kita bila jumpa dengan Syekh tadi. Ni harapan ni. Dan kalau tak boleh sangat pun, habis-habis pun nak bagi salam. Habis-habis pun kalau tak boleh cium tangan dia ke. Sebab tu guru Arab ni ramai warak. Betul. Ana tak pernah jumpa golongan yang warak kecuali ulama-ulama di tanah Arab. Dia punya warak, kita nak cium tangan dia, dia tak bagi. Padahal dia orang alim. Kita cium tangan, lagi hulur je. Cium. Kita kan. Tu kita. Tu guru Arab ni tak bagi cium tau. Separuh-separuh lah. Kalau warak-warak tu Masya Allah. Kita nak cium, dia tarik nak bagi you. Kalau tercium juga, dia cium balik tangan kita. Tu punya warak. Ada. Tu guru Arab macam tu Syekh. Kita nak cium, dia kata, jangan cium tangan aku. Aku bukan orang baik. Dia punya warak. Walhal, kita nampak ada kewarakan dia, kezuhudan dia, keilmuan dia. Kita nampak. Tapi dia punya zuhud sampai tahap tu. Tu guru Arab ni. Bila bersalam dengan Syekh ni, kita kata, kalau tak boleh dia cium kepala aku pun, aku nak cium tangan dia. Kalau tak boleh cium tangan pun, paling kuman, aku salam dengan dia, aku nak sebut, Assalamualaikum. Duk salam-salam, sampai dekat dia tu, kita nak sebut, Assalamualaikum. Tengok dia, kita terkamang. Tiba-tiba dia pun sebut, Waalaikumsalam. Ya Allah, dia tahu apa dalam hati kita. Orang macam ni Syekh, lepas tu gerun nak jumpa, tak nak jumpa dah. Takut-takut masa kita jumpa bersalangan dia, kita hati kata lah, macam bagus sangat Syekh ni. Dia tanya kita, kau fikir apa tentang aku? Kan jam. Kan jam. Dia boleh baca dalam hati kita, orang macam ni kita gerun. Kita gerun orang macam ni. Macam orang jahat, bila jumpa polis, gementar agak. Naik kereta, polis tu nak buat sekretar jalan raya, bukan nak cari penjahat pun. Memang kerja dia hari-hari kat situ warung blok. Dia polis. Dia bukan cakap orang jahat. Tapi penjahat, bila naik kereta, nampak polis, guguk, jantung tak pasal-pasal. Takut tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab kita ada buat salah. Kita bimbang, polis tu tahu apa yang ada pada diri kita. Betul tak? Disebabkan tahu tu kita takut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada itu. Allah Ta'ala ni lebih daripada itu. Dia tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita zahirkan. Bermakna Allah Ta'ala ni tahu apa dalam hati kita. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang berada di luar hati kita. Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu apa yang kita kena dalam hati kita, grown. Kena ada sifat grown. Ayat pertama, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Mengetahuilah Allah Ta'ala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ada satu unsur respect.
Bila respect, dia pergi pula yang kedua, gerun. Ada orang gerun ni bukan kerana respect, dia gerun kerana takut. Ada. Ini bukan jalan yang terbaik. Ini bukan jalan baik. Macam yang sebut, inna asyarran nasi an yaqaquhu an-nasu li syarri. Cerita tentang seorang lelaki yang bernama Uyainah bin Hisnin. Dia ni orang jahat. Nabi Muhammad SAW diziarahi oleh Uyainah tadi, datang rumah Nabi. Siti Aisyah buka tingkap tengok. Siti Aisyah kata Rasulullah ada tetamu datang. Nabi Muhammad pun pergi tengok pula. Nabi Muhammad kata bi'sa ibnul ashirah, dia ni bakal jahat, kata Nabi SAW. Nabi Muhammad pun jemput kawan tu naik bersembang dengan Nabi, cukup baik. Sampai Siti Aisyah pula terkejut. Sebab apa? Sebab tadi Nabi Muhammad SAW kutuk kawan tu. Tiba-tiba bila bersembang, baik pula. Kemudian ditanya oleh Aisyah. Aisyah tanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi kamu kata dia bi'sa ibnul ashirah, dia ni lah sejahat-jahat manusia. Tiba-tiba bila kamu bersembang dengan dia, cukup baik. Macam mana Rasulullah? Nabi kata, inna asyarran nasi an yakhafu an-nasu li syarri. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah orang gerun dengan dia kerana kejahatan yang dia buat. Rakyat Syria takut dengan Bashar kerana kejahatan Bashar. Orang macam ni jahat, orang tak respect orang macam ni. Takut tapi tak respect, gerun tapi tak respect. Tapi kalau kita jumpa seorang tok guru yang alim, kita tak berani buat tentu pasal dengan dia, ini adalah gerun yang terbaik. Sebab apa? Kita gerun tapi sebelum tu ada respect. Allah Ta'ala ni dia nak suruh kita gerun dengan Allah tapi respect. Bukan gerun tu kerana kejahatan, bukan. Sebab tu Allah Ta'ala cerita awal, dialah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Kita bertimbul respect dengan Allah SWT. Pergi pula yang kedua, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu iklankan. Kita respect dengan Allah SWT, baru timbul perasaan gerun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayat ni Allah Ta'ala nak ajar macam mana manusia tu perlu takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayat ni. Ayat simple dia. Tapi kalau kita kaji, memang cukup detail kupasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayat ni. Syekh, Allah Ta'ala ni dia tahu semua perkara, tahu tak? Kita ni nampak macam amanah, tapi tidak amanah di sisi Allah Ta'ala. Orang Yahudi tak amanah. Orang Yahudi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, wa min ahli kitab in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Allah Ta'ala kata, ada di kalangan ahli kitab ni yang kamu bagi amanah kepada dia dan dia boleh tunaikan amanah itu. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang amanah. Amanah ni salah satu pengetahuan yang Allah Ta'ala cukup ambil penting terhadap manusia. Amanah ni benda penting tak? Nabi Muhammad SAW disayangi kerana apa? Faktornya amanah. Sampai Nabi Muhammad dapat gelaran Al-Amin. Al-Amin tu cukup amanah. Maisyarah pergi berniaga dengan Nabi SAW. Dihantar oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia berniaga-niaga, bila balik Maisyarah pergi cerita, wah Khadijah, Nabi Muhammad ni 1, 2, 3, 4. Khadijah dengar, tertarik hati nak kahwin dengan Nabi SAW. Sebab amanah. Amanah tu kita nampak dizahirkan, tapi sebenarnya Nabi Muhammad hati dia pun amanah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amanah dalam hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad dia boleh amanah? Kerana dia respect dengan Allah, kerana dia gerun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru datang amanah. Hari ini orang tak amanah sebab dia tak ada respect dengan Allah, tahu tak? Dia tak respect dengan Allah. Umar Khattab amanah, punya amanah. Umar Khattab, rakyat nak kritik dia, dia tak kisah. Kita kalau kritik, kau nak mampus, tak masuk SA nak buat kan? Tapi yang cerita amanahnya Umar Khattab, dia tak takut dengan rakyat. Kalau rakyat nak kritik dia, no problem, kritiklah aku. Berlaku amal maja'ah, tahun kelaparan. Umar Khattab ni dia hantar, apa dia dapat tahu di Syria ni rakyat dia lapar. Apa tindakan daripada Umar? Dia pergi ziarah rakyat dia. Bila sampai di Syria, dia jumpa seorang makcik. Makcik ni lapar. Umar ni pula orang baik. Dia jumpa makcik yang lapar, dia tanya, makcik apa khabar? Makcik tu kata apa? Aku lapar. Umar Khattab duduk kat Madinah tu, dia tak tahu dia sembang Umar dah. Yelah Umar Syekh zaman dulu tak ada RTM, TV3 tak ada, surat khabar tak ada, utusan lawyer berita hairan lagi tak ada zaman tu kan. Jadi orang kenal nama Umar, Tuan Umar orang tak kenal. Bila Umar jumpa makcik tu kenal lah nama Umar tu, Tuan Umar tak kenal. Bila kata, makcik apa khabar? Makcik kata apa? Aku lapar. Umar kat dekat Madinah tu kenyang,
akhirat nanti aku nak menghadap Allah, aku nak dakwah Umar di hadapan Allah Ta'ala, sebab aku sebagai rakyat lapar. Umar ni Syekh tak marah pada rakyat dia. Dia tak marah makcik tahu tak saya ni Umar? Dia tak sama macam tu kan. Dia duduk diam. Bahkan Umar Al-Khattab menangis. Dia menangis tu sebab apa? Sebab dia gagal memberi kenyang perut rakyat dia. Ni Umar Syekh nak cerita seorang khalifah yang bernama Umar Al-Khattab. Amanah dia dengan Allah Ta'ala cukup direspek. Umar Abdul Aziz hebat. Syekh Umar Abdul Aziz ni kalau ikut bukan dia jadi raja lah. Sebenarnya orang lain. Tapi sebab khalifah sebelum tu Marwan, dia ni ada anak kecil. Anak kecil tak boleh jadi raja. Lah sekali terpaksa latih orang lain. Siapa dia? Sepupu tu Umar Abdul Aziz. Tapi masa raja duduk terbaring sakit tu, datang penasihat raja. Nama penasihat raja tu Ar-Raja, nama orang. Dia kata pada kawan tu, dia kata apa? Aku tak nampak orang lain yang boleh ganti kamu, wahai Marwan, kecuali Umar Abdul Aziz, sepupu kamu. Umar Abdul Aziz bila dapat berita tu, dia pergi jumpa Ar-Raja. Dia kata, kau jangan sebut lagi nama aku di hadapan raja. Aku bimbang, aku dilantik sebagai khalifah. Orang dulu tak nak Syekh. Zaman sekarang, kalau dapat tahu Ar-Raja pergi bising macam tu, pergi bising ke raja, kita pergi jumpa tu Ar-Raja tu. Kita kata, Raja, kau cerita lagi 25%. Up. Kita lah tu. Tapi Umar sendiri tak nak tau. Dah lah tak nak, satu hal lah. Tapi Ar-Raja orang kepala dia, selamba dia pergi cerita lagi. Balik Umar Abdul Aziz. Sampai Umar Abdul Aziz ni boleh pegang tangan Ar-Raja, dia pergi tarik, dia pergi maki Ar-Raja. Kau jangan sebut nama aku lagi, aku tak nak jawatan ni. Orang nama Umar Abdul Aziz. Tapi Ar-Raja kata, tak boleh, kamu kena pegang juga jawatan ni. Kalau kau tak pegang jawatan ni, lingkup negara. Tak ada dah orang lebih layak kecuali kamu. Umar Abdul Aziz terpaksa terima jawatan tu. Bila terima jawatan, satu malam tak boleh tidur. Satu malam tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab dia fikir macam mana aku nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni fikir Allah macam mana aku nak jawab depan Allah. Esok-esok pagi tu bangun pagi, saya bangun rumah dia pakai ni gelang. Umar ni orang kaya asal ni. Umar Aziz ni orang kaya. Dia lah kerabat raja Syekh. Tu kerabat dia raja, kaya lah. Masa dia budak-budak tu, bapak dia pakaikan dia pedang. Pakaikan pedang yang panjang, sampai dia berjalan, pedang tu tergeret. Punya kaya. Dia punya minyak wangi tu punya wangi, dia berjalan jauh tu orang bau dah minyak wangi dia. Tak pelik, Arab tak pelik. Orang Melayu dia rasa pelik sebab orang Melayu ni pakai minyak wangi cap Aladin, cap Maidin. Orang minyak wangi kan, itu pun belagak sakan tu. Oh, Maidin ni belagak kan. Arab Syekh dia pakai minyak wangi, memang dia sembuh kat badan 17-18 botol. Cair lah nak sebut. Ana belajar di Pakistan, kawan orang Arab Saudi tu. Orang Saudi ni kaya. Ada seorang tu nama Abu Abdullah. Ana tak tahu apa mana Pak Syekh ni. Lama tak jumpa. Dia ni nak balik ke Saudi, dia pakai pakaian dia, jubah dia pakai kain dia pakai egar tu kat kepala tu kan. Lepas tu dia buat keluar satu bag James Bond. Ana kata bag apa pula Pak Arab. Bila dia buat keluar, kita tengok, ya Allah, satu bag minyak wangi. Semua minyak wangi sembuh tu. Kita ingat je nak habis botol, dia sembuh. Tak, 18 botol dia ambil sembuh badan dia. Ambil buzuz, yang kedua pula buzuz tu. La ilaha illallah, wanginya Pak Arab. Umar Abdul Aziz macam itulah kaya dia. Tiba-tiba bila lantik jadi khalifah, pagi esok dia tengok bini ada pakai gelang emas. Dia kata, kau cabut gelang emas tu, kau bubuh tabur rakyat. Bini tanya, kenapa? Kita khalifah tau, aku ni khalifah. Kalau aku pergi ziarah rakyat, tiba-tiba rakyat yang perempuan, dia tengok kau pakai gelang emas, dia pun minta dengan suami, dalam keadaan suami dia miskin, dia tu desak suami jadi susah kerana kita. Baik kau jangan pakai. Buang Syekh. Nak cerita Umar Abdul Aziz, kita mampu tak ada, nak up lagi cincin 24 juta ada. Gitu kan. Nak cerita ni Umar Abdul Aziz, orang yang amanah cukup hebat. Amanah cukup hebat. Ni nama Umar Abdul Aziz. Dia memerintah sampai satu tahap, pelita rakyat, pelita dia dah tak sama. Dok buat kerja, dok sign apa ni, dokumen kerajaan dengan pelita kerajaan. Tiba-tiba anak ketuk pintu. Assalamualaikum. Padam, pasang pelita lain. Buka. Kau nak apa? Tu, sekarang boleh buat. Mampu tak boleh buat Mampu tak boleh buat. Dia punya detail apa tahap tu. Amanah. Orang nama Umar Abdul Aziz. Amanah ni kita respect orang amanah. Orang amanah ni mesti disayangi oleh orang lain, insya-Allah. Kan kita bising pun dibising sekejap dalam internet. Anak tak tahu cerita ni betul ataupun tidak. Tapi ni satu gambaran amanah yang kita kena belajar. Di Indonesia berlaku orang itu. Betul tak Allah Alam lah. Tapi cerita ni masyhur dalam internet. Seorang hakim,
jatuhkan hukuman kepada seorang makcik yang mencuri. Makcik ni orang miskin, anak dia lapar, cucu dia lapar, dia mencuri. Belum curi dapat kena tangkap, masuk dalam mahkamah. Hakim ni kenakan hukuman pada dia Rp1,000,000, lebih kurang RM300 kena hukuman. Tapi hakim berkata, macam mana? Saya tak ada nak apa dah, makcik oi. Kalau ikut saya tak sanggup jatuhkan hukuman. Tapi ini adalah undang-undang. Disebabkan makcik bersalah, terpaksa buat keputusan, makcik kena undang-undang ni. Kalau tak boleh bayar RM1,000,000, makcik ni akan dikenakan penjara 2, 3, 4 bulan. Makcik tu menangis. Dia dengan amanah, dia kata, hari ni aku nak jatuhkan satu lagi hukuman, makcik jadi miskin kerana ramai-ramai ni tak boleh tolong makcik ni seorang. Aku jatuhkan hukuman pada ramai-ramai ni, bagi derma pada makcik ni seorang RM50. Bagi derma, dan makcik tu bukan sekadar boleh bayar denda, bahkan dapat duit lebih pula. Ini cerita dalam internet lah, dia berlaku di Malaysia. Wallahu a'lam betul atau tidak. Kalau betul Syekh, kita bangga. Kalau betul cerita ni berlaku, kita sebagai orang Islam kita bangga. Sebab apa? Sebab benda ni berlaku di kalangan orang Islam. Kita bangga sebagai orang Islam. Amanah ni benda penting, cukup dilihat penting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak amanah, berat dosa dia. Berat Syekh, dosa orang tak amanah ni berat. Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kata Nabi SAW, apabila disandarkan amanah itu bukan orang yang berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Kita pergi lantik jawatan kuasa masjid yang tak pernah mari masjid, agak-agak apa akan jadi masjid tu? Tak lingkup masjid. Pergi lantik imam masjid, tapi pak imam pakai seluar pendek, agak-agak jadi apa? Lingkup Syekh, lingkup. Kita nak lantik orang jawatan biar tepat dengan orang ni. Nabi Muhammad kata, kalau kita lantik orang yang bukan tepat dengan orang dia, tunggulah saat kehancuran. Pimpin negara kita pulanglah. Satu hal, kalau kita baca satu kisah orang tidak amanah, berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa ni ada satu mukjizat. Mukjizat dia boleh menghidupkan orang yang dah mati. Nabi Isa, Allah Ta'ala bagilah kelebihan pada dia. Dia pergi kat kubur, lubang kubur, bangkit lubang kubur Syekh. Kalau kita, Pak Imam dulu nombor satu lagi. Penjelasan dulu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa AS, Allah SWT bagi satu mukjizat pada dia, iaitu dia boleh menghidupkan orang yang dah mati. Nabi Isa satu hari dia berjalan kat satu tanah perkuburan. Dia berjalan-jalan sampai dekat situ, dia dengar orang lubang kubur tu sedang menangis, sedang sakit dalam lubang kubur. Jadi timbul satu soalan tu, kenapa orang lubang kubur tu kena azab? Menyebabkan Nabi Isa AS dia minta orang lubang kubur tu bangkit. Dia suruh lubang kubur bangkit orang tu, Syekh. Kalau tempat kita ni kita lari ya. Biar cerita Nabi Isa AS dia boleh menghidupkan orang mati, orang tu keluar sungguh. Nabi Isa AS tanya soalan pada dia, kenapa kau kena azab? Kenapa kau kena azab? Kawan tu kata apa? Aku ni asalnya adalah seorang penjual kayu api. Dia cari hutan, pergi hutan dia jual kayu. Ambil kayu pergi kat pasar, pergi jual kat pasar. Tiba-tiba datang seorang, dia nak beli kayu. Aku jual kayu dekat dia. Dan aku ni ambil kayu tadi nak pergi hantar rumah kawan tadi. Dalam perjalanan aku lapar. Aku lapar, aku nak makan. Dia pergi makan. Lepas makan, ada daging-daging dia makan tu lekat kat celah gigi. Bila lekat celah gigi, dia nak buang tak boleh, buang tak boleh, buang tak boleh dengan lidah dia. Last kali kayu yang dia dah jual tu, dia ambil kepak sikit, dia pergi congkak gigi dia. Dan kayu tadi tu dia buang. Dan dia pergi hantar. Disebabkan aku tidak amanah ke kayu tadi, menyebabkan aku kena azab lubang kubur. Nak cerita tidak amanah ni berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayang satu cerita yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS yang hanya berkait dengan kayu yang sedikit pun diberikan azab sehingga orang tu menangis-nangis lubang kubur. Bagaimana kalau orang tu diberikan amanah dengan berjuta-juta ringgit, tapi berjuta-juta ringgit itu dikhianati amanah dia? Agak-agak macam mana azab yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Wa'alaikumsalam. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Kalau kita nak baca cerita lain pada zaman salafus soleh dulu. Zaman dulu Syekh, Allah Ta'ala tunjuk, memang tunjuk depan-depan. Zaman sekarang Allah Ta'ala tak tunjuk macam itu. Zaman salafus soleh dulu ada seorang lelaki, jadi qadhi. Dekat-dekat nak mati, dia pergi panggil anak dia. Dia panggil anak dia, kata, anakku, aku tak nampak ada orang alim dalam kampung ni selepas aku melainkan kamu. Kamu ni paling alim. Dan aku ni qadhi, selepas aku mati, aku tak nampak ada orang lain akan dilantik menjadi qadhi kecuali kamu. Adakah kamu nak terima ataupun tidak jawatan ni? Sebelum anak ni bagi jawapan dia ataupun tidak, bapak ni kata, sebelum tu kau cium tinggal aku sebelah kanan. Dia cium. Dia cium belah kiri pula, cium. Sebelah bau busuk, sebelah bau wangi. Dia tanya anak, kau tahu tak sebab apa dengan aku ni bila busuk sebelah wangi bau sebelah ni? Tak tahu sebab apa. Sebab ada satu kes berlaku di hadapan aku. Aku tidak amanah. Aku hanya dengar sebelah pihak, aku tak dengar satu pihak yang lain. Allah Ta'ala tunjuk semasa aku hidup, telinga aku busuk, satu lagi telinga aku wangi. Adakah kamu nak terima jawatan itu atau tidak? Anak kata, kalau macam ni aku tak nak. Semua cari gila semua ni. Syekh, nak cerita tu amanah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk kebinasaan kepada orang yang tidak amanah, bukan sekadar di akhirat, bahkan di dunia pun telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nak cerita? Poin yang dikatakan amanah ni, kadang-kadang di luar kita dilihat amanah, tapi hakikat sebenar kita tidak amanah. Hakikat sebenar kita tidak amanah. Kita dengar orang, kita nampak macam amanah, tapi kadang-kadang di belakang kita tidak amanah. Semua ni di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala cukup mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Marah kita Allah Ta'ala tahu, sedih kita Allah Ta'ala tahu, benci kita Allah Ta'ala tahu. Kita benci, kita marah, mungkin Allah Ta'ala tidak akan ambil hukuman kepada kita, sebab itu sekadar dalam hati. Dan hukuman yang akan dikenakan apabila kesalahan itu kita lakukan terhadap orang. Bila berlaku tindakan, baru dikira sebagai dosa. Tapi sekadar dalam hati tidak diambil kira. Tapi satu sahaja perkara yang kalau terlintas dalam hati kita diambil kira oleh Allah SWT. Apa dia? Kekufuran. Hati kita kufur. Ingat ayat ni, surah ni selepas daripada surah Al-Munafiqun. Ni sebelum ni kita ubah surah Al-Munafiqun. Apa ciri-ciri orang munafik? Orang munafik ni luar nampak Islam, tapi hati tidak percaya dengan Allah. Luarnya Islam, hati dia kufur dengan Allah. Allah Ta'ala bagi tahu, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Bermakna kalau dua kau nampak Islam, hati kamu kufur, Allah Ta'ala maha tahu. Kekufuran dalam hati diambil kira oleh Allah SWT. Orang sebegini digelar sebagai munafik,
dalam banyak ayat Allah Ta'ala nyatakan orang munafik akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni ayat ni. Satu ayat dia simple. Kita baca sekali kita tak faham. Tapi kalau kita hayati betul-betul ayat ni, kita akan nampak betapa hebatnya Allah SWT, betapa kita perlu bimbang semasa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Gitu insya-Allah. Cukuplah lain kali pula. Ni ada soalan minta SMS. Dia tanya soalan ni, kata salam Ustaz, kisah dalam surah Al-Baqarah yang pasal Yahudi, Allah Ta'ala sumpah jadi kera tu sebab dorang buat engkar masa hari Sabtu kan? Soalan ni dia nak confirm je ni. Okey, memang ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut kebinasaan Allah Ta'ala bagikan kepada orang Yahudi, iaitu diorang ni diminta supaya beribadat pada hari Sabtu, dan hari Sabtu tu diorang tidak boleh bekerja, tapi orang Yahudi tetap juga buat kerja, menyebabkan Allah Ta'ala kata kunu qiradatan khasiin, maka jadilah kamu beruk yang merugikan. Jadi buruk tak berbazar sebab tak semayang jemaah. Kalau Allah Ta'ala buat macam tu pada umat Nabi Muhammad, lingkup kita Syekh. Habis semayang ni keluar-keluar lah, habis jadi buruk. Habis gitu kan. Tapi Allah Ta'ala buat pada orang Yahudi. Memang ada dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang orang Yahudi yang engkar perintah Allah SWT supaya tidak bekerja pada hari Sabtu, tapi orang tetap bekerja, menyebabkan mereka disumpah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi buruk. Walhamdulillah. Minta jangan jadi macam tu kat kita sudah. Okey, soalan yang kedua, dia orang tanya ni, apa hukum wanita pakai gelang kaki? Orang perempuan nak pakai gelang kaki, boleh ke tidak? Boleh untuk suami dia. Untuk suami dia, kau rembatlah gelang kaki ke, gantai kaki ke, buh kat kaki tu banyak sampai nak berjalan pun tak boleh. Kau punya pasal lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kat luar tak boleh. Pakai gelang kaki sampai satu tahap jadi tarikan kepada orang lelaki lain, maka hukum pakai gelang kaki tu boleh jadi haram. Dia bukan gelang kaki je, minyak wangi pun serupa. Orang perempuan nak pakai minyak wangi boleh, yang kuat-kuat ni untuk suami dia, tapi janganlah kuat sampai suami pula kata busuk. Ni apa busuk sangat bau ni kan? Kadang-kadang minyak wangi ni kita rasa wangi, orang lain kata busuk Syekh. Kita kena ingat minyak wangi ni kita pakai biar orang lain pun kata wangi, tahu tak? Ini orang ni semua kata busuk, kita seorang kata wangi. Berat lagu tu. Dan kita kira kita tau, kira orang lain. Sekarang ni timbul persoalan, kalau orang perempuan pakai minyak wangi, boleh ke tidak? Boleh, tak ada apa pun. Tapi kalau nak pakai luar daripada rumah, dia pakailah minyak wangi yang padan-padan untuk nak ngelak bau badan busuk dia terkeluar ke orang. Tu dia pakailah minyak wangi supaya bau busuk tak sampai ke orang lain. Tapi kalau kuat sangat bau wangi sampai lalu pakai tengok, jadi haram pula. Busuk sangat pun tak boleh. Sebab busuk sangat baru orang tengok. Lalu busuk tengok, siapa dia busuk tu? Bini ustaz dia tu. Ustaz juga kena. Tak ada masalah kan? Jadi timbul persoalan pakai minyak wangi. Boleh. Untuk suami lagi baik, pakailah wangi macam mana pun. Suruh kat gelang kaki. Nak pakai gelang kaki kat rumah, pakai. Dekat rumah jangan nak pakai. Sebab jadi tarikan, ketika itu dia boleh jadi haram. InsyaAllah. Masuk pula soal lagi. Kalau kita tengah solat ada binatang yang kita rasa geli, dan kemudian binatang itu duduk depan kita, bolehkah kita batalkan solat? Pelik soalan ni. Dia tengah semayang, tiba-tiba katak puru duduk depan dia. Contohlah kan, katak puru duduk depan dia. Contoh duduk depan dia, rasa geli, dia nak batalkan semayang, boleh ke tidak? Soalan ni pelik sungguh. Macam ni, nombor satu, jangan batalkan semayang. Masa kau tengah semayang tu, kau berjalan mengelak daripada nampak benda tadi, boleh, tak ada apa pun. Yang tengah semayang, kita nak berjalan ni boleh, tak ada masalah. Kalau pergi kat negara Arab, lagi pening kita tengok, tahu tak? Orang nak pergi kat negara Arab, cerita pergi negara Arab, anak mula sampai ni, anak terkejut. Sebab anak pernah tengok orang tengah semayang, tapi dia berjalan. Asalnya dia ambil air semayang, orang dah semayang kat sini, ambil semayang kat belakang. Lepas ambil semayang, dia keluar. Dia tengok Pak Imam rokok, dia dekat pintu dia rokok dah. Dekat pintu masuk, dia rokok dah. Bila sami Allah liman hamidah, dia pun berjalan masuk saf. Kita tengok mula-mula Syekh, nak tergelak. Ya Allah, jalan, semayang sampai berjalan. Mula tengok mula-mula. Tapi rupa-rupa bila belajar baru tahu, mazhab Maliki, kalau semayang berjalan, tak jadi salah. Dalam mazhab Maliki, tengah semayang berjalan, tak jadi salah. Tengah semayang, kita bawa anak kita berjalan lari. Kita pergi kerja, ambil anak kita, tak, tapi kita balik. Boleh mazhab Maliki. Mazhab kita tak boleh lah, mazhab kita kan. Mazhab kita ni jadi undang-undang 3 kali berturut-turut. Kalau kita ni masuk dekat depan pintu tu, Allah Akbar, rokok sekali Pak Imam, dapat rakaat. Lepas tu berjalan nak masuk saf, boleh. Jalan 2 berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, sampai masuk saf. Tapi ada pesan jangan buat, nanti orang lain gelak.
Tak semayang orang lain nanti. Itu ya. Tapi kalau nak buat boleh, tak apa pun. Okey. Timbul soalan kawan kita tadi, dia tengah semayang, dia nampak satu benda, katak perut, dia geli. Boleh tak nak batalkan semayang? Jawapan anak, jangan batalkan semayang dulu. Cara adalah kita cari, kita boleh berjalan, ngelak daripada nampak benda tadi, nak hilangkan kita punya geli kan. Tapi kalau tak boleh dah, kalau pergi pun nampak juga katak perut kedua, 3 katak perut ketiga pula, banyak katak perut, geli semua. Nak batalkan semayang, nak pergi tempat lain, boleh, tak ada apa pun. Boleh, sebab kita rasa tak boleh nak semayang itu. Disebabkan adanya katak perut. Begitu insya-Allah. Ada ke macam ni? Aduh. Okey, tak ada habis lah. Wallahu a'lam. Dahlah, minta maaf. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami lebih baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.